Okey, selamat sejahtera kepada semua masyarakat yang akan menonton dan video saya. So, saya telah membuat video klip di YouTube bertajuk Custom ni. Uh, dan saya dengan pastinya tahu apa keputusan saya. Tiada satu kuasa pun yang akan menolong saya, biarpun polis, biarpun tentera, biarpun cikgu-cikgu, biarpunlah siapa-siapa kerana ini adalah sesuatu saya pun tidak tahulah apa mereka mahu, dan saya pun tidak pasti siapa sebenarnya ada dalam angkara apa ke ancaman keluarga saya dengan saya dengan anak-anak saya. So anda mesti faham, jangan ingat orang, terutamanya orang Melayu, orang Cina, jangan anda ingat hanya orang India yang terperangkap dekat sini. Kita kebanyakan yang kerja dekat kerajaan, tidak ada bahaya dan angkara akan berlaku ke atas keluarga anda ataupun diri anda. Tolong so saya memanglah sudah 44 tahun saya sedang menerusi dengan network ini, aktiviti network ini. So saya memang tahu banyak keluarga yang terperangkap dengan network ini. So tidak mahu menjelaskan semualah. So saya duduk di taman ini, taman Universiti Kemuliaan 32. So dia sudah lebih dekat 20 tahun lah, dekat-dekat dalam 20 tahun. So anda mesti faham dulu saya sewa, mula-mula datang dekat sini sewa rumah hujung dengan lot nombor 31. So rumah tu ownernya adalah seorang pemiliknya adalah seorang India. India yang kakinya tempang. Tak tahulah aksiden ke apa ke. So lepas tu dijual kepada orang lain, Kebanyakan rumah dekat sini 30. Kalau dalam kebanyakan lah, bukan ini satu hanya rekan cerita saya. Kebanyakan rumah dekat sini yang ada gandang dengan 4 mereka selalu ada, rumah tu selalu dijadikan macam tarik kereta, orang pakai tak, pembaikian orang aircon, apa lagi besi buruk, welding. So saya tahu sedikit sebanyak. So masa dekat sewa dekat rumah ujung tu lebih dari 4 tahun saya ada bercucuk tanam pokok bunga melo, terung, buncis, ada banyak semua dekat sini. Saya punya jiran-jiran ada saksi. So lepas tu saya pun ada menanam, membuat kebun bunga melo saya sendiri yang sekarang kalau dibiarkan saya dengan secara berani boleh cakap dengan hanya bekerja sebanyak 15 hari ke atau 20 hari dengan beraninya saya boleh cakap I boleh dapatkan gaji duit untuk menyara hidup saya kurang-kurangnya 3,000 sebulan kerana ada 70 pokok bunga melo, umurnya 2 tahun. So pada musim bunga, dengan beraninya saya cakap saya ada ambil sebanyak 5 hingga 7 kilo. So sekarang memang bunga melo dah naik lah. So dulu setengah kilo 28, semua bagi 30 hingga 35 ringgit. Saya bagi 28 ringgit setengah kilo. Sekilo hanya dalam 50. So sekarang kebanyakan tempat yang saya tanya, mereka kata sekilo, setengah kilo pada musim perayaan India ada yang cecak sehingga RM40. So saya bukan tamak dengan keuntungan. So saya pun tidak tahu kenapa mereka menarik kebun bunga melo saya dengan alasan yang tidak benar. Mereka dari majlis mereka datang ambil traktor memusnahkan pokok-pokok saya. So saya tanya, kenapa encik?
So mereka kata ada penyelenggaraan nak memasang sesuatu lah dengan sungai lah. So saya pun faham lah, So saya biarkan saja. Tapi ini sudah lebih 8-9 tahun sehingga 8 tahun ini 8 tahun ni saya selalu pergi tengok ladang yang dikatakan nak buat penyelenggaraan. So kita kena mengambil pokok-pokok bunga saya. So sampai 8 tahun lebih pun mereka tak buat apa-apa penyelenggaraan atau sesuatu yang mereka katakan. Tetapi selepas saya mengeluarkan YouTube video klip saya di YouTube bertajuk Kastumuni, baru saya tengok sana ada hanya satu pipe. So saya tahu sebelum saya dibawa ke sana kemari sebelum nak mempergunakan saya, mereka tidak mahu apa-apa kerjaya saya sendiri So okeylah, terima. So memang dari kecil kami dikatakan kasta rendah. Ayah saya telah membuat pinjaman dari Along lah, ada cerita. So memang dari kecil saya tidak pernah berpisah dengan ayah. So saya tahu semua kebenaran. Walaupun saya tahu saya hanya berdiam diri, ini adalah sesuatu lakonan atau drama yang dibuat untuk menutup sesuatu aktiviti atau sesuatu illegal lah. Kita tidak tahu kan kerana bapa saya ada tanah lot dekat estate. So untuk perampasan itu atau perampasan organ saya tidak pasti. Saya tidak salahkan kerana saya tidak pasti ini untuk apa. So memang kita dibagi kerja macam 4 orang sampai pukul 7 kerja, 2 jam lebih masuk ke kerja. Pukul 7 habis kerja, 2 jam atau 3 jam diambil dari tempat kerja. So mereka memang memakan gaji saya dari kecil bukan hanya gaji yang semua kerja keras yang beli emas lah, tu lah, ni lah, semua diambil so saya memang kenal dengan dengan betul apa network ini boleh mampu buat, apa mereka akan buat So memang hanya 3 tahun sebelum ini saya tahu ada sesuatu pihak yang mendengar semua perbualan saya antara siapa, dan saya dapat tahu ada mereka boleh memantau semua yang dipandang oleh saya. So ni memang memalukan lagi saya seorang perempuan so dijadikan yatim piatu. So mereka mempergunakan sampai ada masa kerana kebenaran dalam apa yang berlaku kata saya 80% saya sudah kenal pasti. So mereka cepat-cepat mempengaruhi saya dengan alkohol, dengan aktiviti dada. So dengan itu mereka membagi kerja ni kepada ahli-ahli kumpulan mafia untuk mempercayakan saya sudah pengaruh dengan dada. So untuk dada itu saya pergi ikut seseorang. So memang betul saya sendiri ada tengok aksi di bilik hotel ada ditayangkan dengan cara live sex. Saya ada tengok, bukan setiap kali lah, ada tengok so I tidak tahu ini kalau berlaku kepada bangsa lain, adakah mereka akan berdiam diri? Kerana setiap kebenaran yang saya kenal pasti dan memviralkan kepada semua orang. Pergi orang Melayu, ini tak boleh lah, ini cakap buruk tentang orang Melayu, anti Melayu. So sebelum saya bagi apa-apa surat protestan saya, tak mau. So
sebelum saya mengambil sesuatu tindakan, kerana otak fikiran saya mereka boleh baca, sumpah ini teknologi sains, mereka boleh baca sebelum saya membuat sesuatu pemikiran, fikir ini akan dibuat dalam 2 hari ini, sebelum saya membuat sesuatu, so mereka tetap akan membuat plan mereka dengan memberitahu semua yang saya kenal mana-mana saya nak pergi, jangan layan. So inilah yang mereka buat. So jangan ingat dah sini rumah hujung saya 31, sebelah rumahnya cikgu kenal saya. Dia sexually torture oleh rumah belakang, pemuda rumah belakang. So selepas saya tolong cikgu tu untuk memperhentikan aktiviti budak dari belakang, kerana suami cikgu tu kerja dekat KL ke saya tidak tahulah, hanya 3 bulan sekali ke 4 bulan sekali dia datang. Selepas itu bila saya tanya 2-3 tahun lepas, saya tanya, cikgu apa khabar, macam mana suami? Dia kata 10 tahun dia dekat bed rider dah, stroke, 10 tahun dia baring, baru dia meninggal dunia, tapi umurnya tak mencecah dekat 50 lebih. So ini yang berlaku. Dan ada depan rumah saya jiran Cina, dulu pemiliknya adalah kontraktor. So dengan pinjaman untuk kontrak dia jadi pengutang sampai alung lari belakang mereka. So dia dengan keluarganya sudah melarikan diri, hanya mengambil barang-barang dokumen yang penting dan sudah melarikan diri lah dengan keluarganya. So selepas 2-3 bulan lepas tu kita tengok dari belakang, kita kan ada jalan-jalan kan, so kita tengok dari belakang itu semua dia punya tingkap semua sudah diceroboh. So tengok kita punya jiran-jiran semua Cina ada, Melayu ada orang India, semua pergi ambil sesuatu yang mereka boleh, kerana kawan kepada kontraktor Cina tu ada memberitahu, sebelum rumah tu dirosakkan atau dibuat apa-apa, baik kamu orang semua pergi ambil lah barang-barang yang kamu mahu. Saya ambil satu almari yang sudah rosak, almari study cupboard. Lepas tu bakul untuk simpan baju, bakul rotan dan barang-barang kecil-kecil yang dijual dekat air hitam. So memang semua ambil, tapi selepas tu almari kena bayar. Ni rotan, itu bakul rotan yang diambil untuk menyimpan melipat kain, kena bayar. Tapi yang lain semua yang ambil tu tidak dikena bayar. Lepas lebih dari 2 minggu saya ada tengok ada 2 orang ke 3 orang dari mereka datang dari belakang rumah kontraktor tu, naik ke atas. Lepas tu saya pergi memberitahu uncle yang saya kenal, yang memang dia pun kenal dengan kontraktor. Uncle, ada you buat apa-apa pesanan tak untuk ambil aircon dari rumah uncle itu? Dia kata tak ada lah, sebelum keluar aircon semua kena diambil dari belakang, mereka rampas. So I tidak tahu setiap barang yang saya kutip, setiap barang yang dipecahkan oleh orang lain, setiap barang yang diambil dari rumah ni oleh orang lain, I kena bayar. Sebelum rumah ni ditinggalkan 6 tahun lepas oleh bekas suami saya dengan 3 orang anak. So mereka ada dekat luar ada 2 toolbox yang besar-besar, mahal dia punya barang semua mahal dekat satu box 1,000 lebih yang dia punya barang electrician semua jenama. Ada 2 box. Lepas tu adalah perangkap anak saya yang tinggal dengan saya. So dia dengan boyfriend, dia ambil pergi untuk dia kata nak buat foreman untuk buat motor kawan dia. Lepas tu hantar balik, tidak pernah dihantar. Lepas tu bekas suami saya datang, mana you jual untuk you punya alkohol.
gas ditinggalkan 2 biji, satu tong kosong, satu tong isi. So satu tong saya pergi kerja sudah hilang, itu pun kena bayar. So TV smart TV smart TV dekat rumah saya. Ada suatu hari sedang saya dalam pengaruh alkohol, sedang saya menikmati lagu ada deringan phone Unify Telekom. Dia memang bersebelang dengan TV. Sebelum suami saya nak mengambil, saya memang nak mengurangkan dia punya volume, decrease the volume. Tapi dia naik sendiri. So dulu saya tak faham dekat sini kita letak dapur dalam perlahan dia sendiri boleh meningkatkan suhu dia. Peti sejuk ada plasma. I tidak pernah menekan plasma, dia menekan sendiri, dia mati sendiri. So sehingga kini plasma saya tidak boleh dipadamkan. So inilah automatik, semua akan berlaku. Tiba-tiba aircon saya sendiri akan on. Kalau walaupun wiring rosak, tengok ada lampu hijau. So macam ni lah sehingga mereka dah keluar dari rumah ini bekas suami saya bersama 3 orang anak kerana masalah cinta anak saya yang kedua 15 tahun. So sudah keluar 3,5 tahun lebih, saya masih lagi membayar duit elektrik, duit bil air yang sama seperti mereka tinggal bersama-sama kamilah, kita sekeluarga. So bila kita 6-7 beranak duduk sekali memang elektrik ringgit Malaysia 150 dan air dekat 50 hingga 60. So saya tidak sedar sedikit pun kenapa walaupun mereka dah berundur dari rumah ini, kenapa seminggu sekali saja saya pakai washing machine hanya seorang duduk rumah, seorang pergi kerja. So tidak pernah saya sedar kenapa air dengan elektrik boleh mencecah sama seperti mereka. So saya pun bayar tanpa menyedari. So itulah sebabnya kalau saya seorang yang kosong tanpa alkohol ke tanpa apa-apa, saya memang akan mengikut jalan kerja, balik rumah pun kena kerja, masak. So anak sudah diperangkapkan dengan budak cinta dengan 15 tahun, budak lelaki 16 tahun. So semenjak saya ulang-alik pergi kerja, tinggal dekat rumah, tidak pernah budak tu berani masuk ke dalam rumah saya. Tengok dalam 2-3 bulan saya kena asma lela. So sampai saya kena diwatkan 4 hari sekali pergi, 4 hari 3 hari. So masa itu budak tu sudah dibenarkan oleh anak saya. Bukan dibenarkan, ini memang arahan dari network yang mengarahkan mereka membuat sebegini untuk memalukan keluarga ini. So ini bukan salah bekas suami saya atau anak-anak saya atau anak saya. Ini memang arahan dari network itu untuk memalukan keluarga ini. Keluarga ini memang masalah, keluarga ini perempuan mabuk macam ni. So 2,5 tahun memang rumah saya sudah 15 kumpulan lebih duduk dekat rumah saya. Ada 2 tahun, ada 1 tahun, ada yang mula-mula jaga anak pergi Singapura, ibu bapa nak pergi Singapura jaga anak. Lepas 2-3 bulan bayi kecil, anak kecil 4 tahun. Lepas tu mereka kata kehilangan kerja, mereka tiada rumah untuk duduk. Mereka bersama-sama duduk. Lepas 6 bulan mereka ambil duit dari saya, menyatakan emergency, ayahnya sudah sakit, dia orang balik Seremban, lepas tu dalam seminggu akan balik. Dah lah mereka duduk dengan percuma, saya jaga makan minum semua, kena bayar bil elektrik, bil air untuk mereka juga. Mereka membuat mereka untuk melarikan diri mereka ambil duit dari saya. Ini bukan sekali, sudah banyak kali lah.
dengan budak-budak remaja lah, ada keluarga lah. So banyak lah. So saya tak sakit hati lah untuk tolong orang lain lah. Hanya sakit hati untuk ni mereka memperbodohkan, mempermainkan saya punya apa weakness lah. Kerana orang yang datang meminang saya, memang mula-mula mereka akan tunjukkan mereka kaya, kerja Singapura, boleh belikan apa saja, boleh membuat apa saja. Kita tak layan lah. So mereka akan tunjukkan lah, memujuk kita lah, you ni orang baik lah, tu lah, inilah, dengan banyak cakap-cakap yang akan kita terima dia dalam hidup kita. Tak pernah orang cakap macam tu kan. Itu pun saya tak terima. Hanya dengan suatu weakness saya, iaitu kasihani seseorang, ataupun lagi suatu weakness adalah kasihani keadaan mereka dengan adalah cerita-cerita yang direkam untuk mereka, untuk kasihankan mereka, ataupun hanya sayang lah. So mereka akan memperbodohkan mereka. Setiap orang yang datang dalam hidup saya mempergunakan dengan menunjukkan mereka kaya lah, tu lah, inilah, mereka boleh menjaga keluarga saya lah, tu lah. Tak menerima. Lepas tu mereka akan memujuk lah, memanja lah, memuji lah dengan cara-cara yang tidak pernah kita rasai. Itu pun saya tak terima. Hanya satu, belas kasihan, atau saya nak berterima kasih atas pertolongan mereka. Hanya dengan cara itu saya mengalah dengan orang-orang macam ni. Kerana dari dulu kan kita tidak pernah tengok sesuatu begini. Ada sesuatu implan dalam badan sedang mempergunakan untuk kita, untuk aktiviti-aktiviti mereka. So anda mesti ingat so itu kontraktor dekat depan, mereka dah lari. Lepas tu datang sebuah keluarga lagi. Bukan dikatakan terlalu rapat, tapi boleh dikatakan anak saya dan anak mereka sekolah lah. So lepas anak ketiga mereka lahir, yang keluarga baru tu, kerana hanya bila bagi susu mengantuk, anaknya pagi mati, badannya bertukar kebiruan. So mereka memberitahu, hospital memberitahu, kerana tidak menjaga penyuapan susunya, susu botolnya. So anak tu sudah sesak susu, lepas tu matilah. So rumah 29 jiran saya Cina juga. Suaminya banyak baik, peramah, selalu senyum. Isterinya dia tidak dikatakan sombong lah, tapi dia tak mesra dengan semua orang lah. So anak pertamanya memang kurang upaya, sudah dekat 17 tahun kurang upaya. So dia memang rapat, anak kurang upaya tu memang rapat dengan ayahnya. Suatu hari seperti biasa dia uncle itu pergi kerja Saturday ke Sunday saya tak tahulah. Dia pergi kerja dekat Skudai roundabout yang kecil tu. So datang sebuah kereta orang India lah, imported car, dengan mabuk Saturday night. So accident. So uncle tu sudah meninggal dunia di tempat kejadian. Kerana saya pergi untuk kematian hari akhir untuk uncle tu. Semua orang Cina ada buat donation 100, 200. So tangan saya ada RM10. Saya taruh nama anak saya, lepas tu buat donation. So saya tanya aunty kenapa, macam mana. So aunty tu, memang aunty tu tak jahat. Dia punya masalah masa itu memang kehilangan tempat percaya dia untuk anak-anak dia. So orang India mabuk. Suami saya rajin kerja, tak pernah gaduh, tak pernah masam muka. Tengoklah, kerana orang minum, orang India minum, mau enjoy, suami saya sudah mati. So memang saya tak anggap itu salah lah. Itu memang perasaan hati dia. So nasib baik dia jadi Cina. Uncle tu sudah ada
simpanan, ada insurans so nanti tu boleh menerusi hidup seterusnya. Dia boleh menumbuh mendirikan sebuah kedai julian dan boleh mendiri dengan berdikari So bukan macam saya lah, saya tak nak cakap dengan semua orang lah, bukan macam saya lah, saya dibiarkan dipergunakan, lepas lahir 4 anak di abuse, seksa, semua tuduhan dibuat. So lepas tu ada tiba masanya anak-anak sudah besar, dah pandai jaga diri sendiri, saya sudah dilepaskan. So dengan tiada apa-apa maintenance atau apa-apa yang boleh seperti yang saya kata, saya ada kebun sendiri itu pun diambil. Kebun yang besar yang disign dengan majlis perbandaran JB ambil grant, itu pun dirampas balik selepas saya bertungkus lumus, bertekun, bekerja keras, memperoleh bunga yang musim bunga yang tidak boleh diambil 5 kilo pun. Dalam 3 bulan saya ambil dekat 20 kilo dengan tambah lagi 20 pokok terung, pokok buncis, pokok limau. Banyak saya buat, dan banyak saya buat sampai ada profitnya keluar, dia orang merampas balik dan ini dengan senangnya orang MIC seorang satu MIC mengambil untuk berjaga. Dia pun memang jiran saya dari depan. Pada suatu hari saya tanya anak saudara saya lah, siapa yang menjaga kebun. Dia kata pakcik makcik yang depan rumah tu lah, nenek dengan atuk depan rumah mak tu lah, MIC tu. Dah 1.5 tahun, minggu lepas pun mereka ada minta kari kerana sudah lambat balik. So mereka minta kari dengan nasi, saya bagi. Kenapa mereka tidak pernah memberitahu 1.5 tahun lebih mereka sedang mengendalikan kebun yang saya tungkus lumus mendirikannya. So saya pun pergi depan rumah mereka, tanya, adakah akak you ke jaga kebun yang dirampas dari saya oleh bekas suami saya dengan adik ipar saya? Dia kata, iyalah kakak, minggu lepas pun you ada minta kari dengan nasi dengan saya. Kenapa you tidak pernah 1.5 tahun ni tidak pernah memberitahu you sedang jaga? So dia pun ada berdolak dalil lah. So biarkan sajalah, orang Tamar memang sebegitu. Kerja keras seorang perempuan yang tiada keluarga, mereka dengan semudah-mudah begitu mereka boleh mengambil. So depan rumah saya dulu, jiran saya, seorang pakcik makcik pemandu taksi, dia punya anak bongkok, So ini yang selalu ditunjukkan oleh semua orang. So mereka mau saya kenal pasti. So ataupun kalau masa depan ada sesuatu kuasa yang boleh mengambil tindakan ke atas, tidak keperi manusiaan oleh sesuatu kumpulan network. So mereka tunjukkan dia punya anak bongkok. So memang susah nak dijaga. Isterinya dulu ada kerja kerana susah mau jaga anak yang kurang upaya, bongkok. Laki ada bonggol dekat belakang. So mereka tunjukkan ni. So kebanyakan kes yang saya tengok, ibu yang tua datang nangis dengan saya. Ada kenalan lah lebih dari 10. Nangis, anak saya HIV, belum kahwin, dia memang nafsu kuat. So pergi sana pergi sini sampai dia mati, ada keluar dari darah dari belakangnya. So ada banyak kes-kes macam ni. Kita ingat memang orang-orang biasa sajalah macam ni. Bukan cikgu, seorang kenal cikgu tidak mau mengeluarkan identiti lah. So anaknya baru 2 tahun, baru kahwin 2 tahun, dipukul lah sampai dia kata belajar ABC. Saya pun kata, cikgu sekolah government, kenapa anak 2 tahun boleh dipukul sebegitu? So sini mereka tahu sesuatu angkara buruk akan berlaku kalau anak-anak mereka tidak pandai belajar. So ada seorang kawan, kolig, rakan sekerja saya, matanya juling.
So dia punya suami JKR dalam 21 tahun dia sudah ada anak 3, suaminya JKR so mati aksiden sampai di umur yang begitu muda dengan adanya pelbagai keinginan nafsu dia mempertahankan diri dia dan bekerja untuk anaknya. So dan okey, sini ada seorang staff nurse Melayu dia ada kampung dia ada tanah sendiri, harta sendiri. Sini rumahnya sendiri yang sudah dibereskan pinjaman bank So dia hanya seorang kerana ni macam staff nurse tu macam saya lah, macam diri saya lah, selalu tidak dibiarkan hidup dengan seorang dengan lama. So dia ada saving sendiri kerana terlalu lama menjadi dah 50 lebih tahun menjadi seorang saja. So dia ada banyak saving Dia juga seorang yang penyayang kucing-kucing jalanan dia ambil, sayang, ubat lah tu lah. Itu saja. Orang datang lelaki datang 6 bulan, 2 tahun, lepas tu lari, lepas tu 3 tahun lari. Saya memang duduk dekat sini memang saya tahu semua apa yang berlaku dekat sini So seorang kenalan staff nurse juga baru 40 tahun, anaknya 4, suaminya 42 tahun sakit jantung mati. Ni staff nurse orang yang bekerja dekat hospital So seorang jururawat yang bekerja, kawan jugalah, bekerja di Singapura tengok ibunya seorang jururawat yang berprestasi tinggi yang boleh bekerja di Singapura tapi nampak macam kakak kepada anak-anaknya menjadi seorang pengendara kereta memang dalam aktiviti lumba kena dirampas oleh polis. So inilah orang yang kerja sebagai jururawat ke sebagai khidmat dekat kerajaan ke, memang semua ada perangkapnya sendiri So jangan ingat ini hanya masalah orang India saja kebanyakan. So sini tiada apa-apa yang boleh dibuat oleh orang Melayu So dengan secara sukar sudah 7 kali yang saya pergi alih berulang pergi KL, pergi balai itu ni, tapi apa-apa tindakan tidak ambil selepas seorang ibu bapa kepada anak-anaknya. Ibu bapa ini hanya mempercayai cikgu-cikgu di sekolah. Itu pun saya ada pergi sekolah ke sekolah kerana saya pun ada bekerja di 3 buah sekolah menengah. So memberitahu video klip ini, saya kata ada ancaman untuk bahaya untuk anak-anak muda ni, remaja ni. Apa boleh buat? You buat-buat pun orang nak tengok ke you punya video klip? Apa boleh buat? Mereka tanya macam tu. Lepas tu dalam masa persekolahan bukan masa cuti siapa yang cakap sebegitu mereka sekeluarga dapat trip untuk Indonesia lah, Nepal lah, India lah. Adalah bermacam-macam cagaran pampasan mereka terima. Tapi dekat sini utamaan bahaya untuk anak-anak ini tidak pernah dipertingkaikan So okey, ada rumah jiran seorang lagi dia memang saya menganggap sebagai adik kandung sendirilah. Abangnya mati kanser dalam 17-18 tahun abangnya. Ibunya meninggal dunia bila dia sendiri lahir. So ada 2 orang abang. Seorang abang 17-18 tahun sudah mati kanser. Seorang lagi abangnya diperangkapkan dengan cinta, lepas tu ditipu, lepas tu membunuh diri. So dia menjadi seorang yatim piatu. Dah kahwin, dah dapatlah jodoh, kahwin dekat 13 tahun tak ada anak. So macam ni pelbagai-bagai dekat. Saya hanya beritahu apa kesusahan yang pernah saya tengok dekat rumah sebelah jiran. Dia suaminya Melaka, isterinya Seremban. So dia
melarang saya daripada menolong seorang cikgu yang bekerja sama dia untuk meminjam duit dia. So saya kata sebagai kita India, Melayu ke Cina ke, kita mesti tolonglah mereka dalam kesukaran. So saya cakap macam tu, jangan. Dia memang dah 12-13 tahun tak ada anak, tiba-tiba dia pun sudah mengandung. Sampai 6 bulan dia mengandung pun dia tidak perasan dia sedang mengandung. So selepas melarang saya jangan buat baik, kita ingat dengan ini terutamanya untuk orang-orang yang tahu cerita saya, yang berdekatan dengan saya, selalu saya minta pertolongan orang-orang, kawan-kawan rapat, orang-orang yang berkenalan dalam status tinggi, macam cikgu-cikgu yang saya kenal. Mereka ingat dengan tidak menolong saya mereka dapat pampasan. Inilah kemusnahan mereka. So dia mengajar saya jangan tolong cikgu yang bekerja dengan dia di banyak pinjaman. Saya tidak diajar oleh bapa saya macam tu. So lepas beberapa dalam kenalan saya setahun saja dia sudah mengandung, sampai dia 6-7 bulan dia tak perasan dia mengandung. So saya pun happy lah untuk dia. So untuk melarang saya membuat baik, so dia mendapat ada banyak orang lah, bukan satu orang lah, saya tahu banyak orang, keluarga bekas suami saya pun ada banyak orang yang membuat menyaksikan kebulian saya yang dibuat oleh suami saya sampai darah lebam, hidup berdarah. Mereka pun dapat anak 13 tahun. So ini ada banyak I boleh ceritakan, I boleh tunjukkan. So tengok apa yang berlaku kepada dia. Abangnya, keluarga jiran saya sudah pergi perkahwinan, pergi Seremban ke Melaka saya tidak tahu. Abangnya nak membersihkan tangki air dekat atas, jatuh dalam tandas mangkuk dekat bawah. Lepas tu dia punya tunangnya meninggalkan dia kerana dia sudah separuh tidak boleh dipergunakan, badannya tidak berfungsi bawah pinggang dia. So lama-kelamaan dia pun meninggal dunia. Okey. Anda tahu tak apa jiran saya itu dapat? Suaminya memang seorang baik yang dari Melaka. Suaminya baik, pendiam, abang yang baik lah. So dia pergi kerja masa COVID. Sudahlah 13 tahun lebih tiada anak. Baru anaknya dalam darjah 2-3, dua-dua perempuan. Suaminya sakit jantung, mati dekat Singapura. Sekarang dia bekerja sendiri. Orang cikgu yang melarang saya jangan tolong orang lain. So dia memang dia seorang perempuan, anaknya pun perempuan. Dia nak pergi kerja memang kena meninggalkan untuk menyara. So inilah saya mau memberitahu orang-orang yang ambil pampasan. Ini bukan aktiviti network yang berkeperimanusiaan. Ada kala saya suruh tukar gas, nak tukar gas, setiba orang gas dekat sini, tiada apa-apa berlaku. Selepas mereka meletup pula dapur saya, sampai terbakar dapur saya. So berbagai jenis siksaan, buli, aniaya, dimalukan. So memang saya dari ajaran bapa saya, memang saya tidak akan membuat sesiapa pun walaupun dengan pampasan yang lumayan. Tapi sekarang zaman anak saya sendiri yang boleh membuat, anak-anak saya sendiri yang boleh membuat, walaupun mereka tahu itu memalukan diri mereka sendiri. So ini adalah arahan sesuatu kuasa yang begitu besar sampai mereka tidak boleh berdiam diri tanpa melakukan aktiviti yang diarahkan dengan penipuan. So saya tidak maulah siapa orang ini. So mereka ingat apa yang mereka buat itulah arahan yang dibagi untuk what the correct word, untuk humiliate me lah. Saya budak perempuan yang tak baik, isteri yang tak baik, tak soal macam tu lah, gatal macam tu lah. So mereka sendiri tidak tahu. Selepas saya kahwin, sudah ada anak satu, dalam sebulan kita pergi, suami saya detachment dekat Singapura, kita pergi ke Penang, kampung dog, duduk dekat kampung dog pada cuti perayaan
Cina. So masa memanglah anak saya lahir ada tilikan India menyatakan dia anaknya anak pertamanya lelaki. Lelaki, ayahnya mungkin ada apa kehilangan kerja lah, kesusahan lah, itulah inilah. Memang betul semua apa yang berlaku dalam pelikan anak saya. Lepas pergi sana dalam lagi sebulan anak saya genap setahun. So memang dalam tilikan dia kata dalam tahun sudah 1 tahun genap, dia ayahnya akan mendapat tua yang baik lah. So seperti itulah, pada malam sebelum hari genap 1 tahun, kita pergi Bukit Bendera dekat Penang. Bukit Bendera, pergi sia-sia, pergi kuil, buat sembahyang, beli kek, merayakan potong kek dengan orang-orang kerja, semua lelaki, yang saya seorang perempuan. So tiba-tiba dalam pukul 2 dah terima calling dari Johor ke Penang. Cepat datang 2 electrician, esok kena masuk. So kerana suami saya penat habis kerja, so dia bagi adik saya kereta untuk memandu. So adik saya dalam 20 tahun, tengok dekat sini yang penting kena ambil. Adik saya 20 tahun, saya 22 tahun masa tu, mengandung 4 bulan anak kedua. Anak saya 1 tahun, suami saya 30 tahun. So ini ada masukkan nombor-nombor 1, 2, 3, 4. Saya 20 tahun, kandungan 4 bulan, adik saya 20 tahun, suami saya 30 tahun. So ini ada gandaan 1, 2, 3, 4. So yang boleh dengan beraninya saya cakap ada sesuatu yang network dengan nombor-nombor ini yang membuat aktiviti ni. So tengok adik saya okeylah, dia mandu baru 20 tahun kan, mandu okey, saya pun letih. Saya pun dalam sekelip mata saya tutup nak tidur kerana letih. Anak pun mengandung, lepas tu anak setahun yang kena jaga dari pagi. So dalam sekelip mata mengantuk, tiba-tiba perasan kereta tak jalan straight. Di tengah jalan raya memang adik saya memandu dengan teliti. Tiba-tiba tengok keretanya berperasan, badan saya berperasan, dia hilang haluan. Tepat di jambatan Pulau Pinang. Kalau saya sedikit tak perasan, tak bangkit, memang hari tu kita anak beranak, adik, suami, semua terjunam, kereta berterjunam dan mati sekali. So saya tidak tahu kenapa adik saya, bekas suami saya ataupun anak-anak saya tidak tahu network aktiviti yang menjalankan aktiviti ini. Mereka bukan hanya nak merosakkan saya atau memburukkan saya atau membahayakan saya. Mereka dengan berani untuk menutup sesuatu rahsia atau sesuatu bukti. Mereka dengan saya, seluruh keluarga saya diakibatkan untuk mati. So mereka, keluarga saya tidak tahu aktiviti ini tidak berkeperimanusiaan, hanya untuk kenamaan, status dan untuk menutup aktiviti crime mereka. So inilah yang mereka buat. Saya tahu beribu-ribu rumah, beribu-ribu keluarga yang akibat mereka ditimpa oleh network ini. So sudah 44 tahun, baru 3 tahun lepas saya kenal. Dalam badan ada sesuatu network yang boleh mendengar saya dan sedang memantau saya. So selepas sekian lama saya tidak dibiarkan hidup dengan pasangan. Memang tidak dibiarkan, dari kecil memang dibuli. Dari kecil 4 tahun pencabulan lah, itulah, inilah, seksa lah. So banyak aniaya. So lepas saya sudah tahu, ada suatu hari saya menutup dekat lantai. Saya nangis, tolong lepaskan saya, tolong, saya mau hidup, saya nak rasa hidup saya sendiri. Saya tahu anda dalam badan saya boleh mendengar dan boleh memahami perasaan saya. Tolonglah lepaskan saya, tolong, saya cakap. Ibu saya pun lepas kahwin, ayah saya
gembirakan dia dekat 7 tahun lebih. Kenapa saya dalam seminggu sudah tidak diambil kisah oleh suami, atau tidak dibagi kebahagiaan hidup kahwin yang baru kan. So saya melutut menangis. Saya ada kerja dekat kedai Toto Jalan Terus, kedai loteri. Ada masa sebulan ke 2 bulan sekali saya pergi tepi pantai Setulang, pergi Eden Garden, beli can alkohol. Saya minum dekat sana. You tahu apa saya buat? Minum-minuman. Saya tak pergi cari laki atau cari teman. Mereka datang sendirilah. So dulu saya tak tahulah kenapa mereka datang. So mereka masing-masing ada cerita mereka sendiri. Cerita kisah mereka sendiri. So dulu saya memang tak perasan lah. So bila I dah mabuk, ada tengok tak, I pergi sedekah tolong. I nangis dah dekat setiap lelaki yang duduk cakap dengan saya, boleh tak you kahwin? Tak payah kahwin lah, kita macam touch and go. Saya kerja untuk sara hidup saya, hanya untuk keselamatan diri saya, for my safety. Saya dan merasai kasih sayang tidak pernah dibagi oleh sesiapa daripada kecuali ayah saya. Saya mau merasai lah. Hanya seketika saya ada bersedekah untuk kasih sayang. Bersedekah kasih sayang tau. Tolonglah, siapa-siapa boleh jaga saya tau. Saya tidak tahu kenapa saya terperangkap. So sampai macam ni, mereka aktiviti ni dalam badan saya, sedang tengok sengsara saya. Akhirnya mereka buat apa? Mereka hantar saya ke PH dengan segala perangkap lah. Mereka memperkenalkan dari Facebook seorang lelaki Perak. Lepas tu dengan manja-manja dia cakap, dengan apa cara dia minta saya datang dekat sana pun saya tak beredar. Dengan apa cara pun akhir-akhir mereka buatlah pergaduhan dekat rumah. Anak belajar, anak marah saya, anak-anak lelaki, anak perempuan semua marah. Kerana kamu dekat rumah ni tak ada tenteram. Pergilah mana-mana yang boleh menyelaraskan masalah-masalah macam ni. So kerana saya susah hati dengan budak-budak belajar ni mengakibatkan ketenteraman mereka, susah belajar. So saya pun pergi Perak. You tahu aktiviti network ni memang tidak keperimanusiaan. Mereka nak memerangkapkan saya dengan penangkapan polis dengan dada. Kerana saya pergi pasar dekat Bandaraya Ipoh, dekat UTUC. Saya datang dekat tong sampah, ada suatu pouch yang diikat, bag yang boleh diikat di pinggan. Memang tak ada kenderaan, dia memang bersebelahan dengan tong sampah besi besar. So saya pun ambil. Saya tengok dalam tu ada pack powder putih dan dalam 4-5 ringgit, ringgit Malaysia RM1 dan shilling. So pada masa itu saya tak faham kenapa saya boleh jumpa barang tu. Saya memang tidak tahu apakah powder tu. Memang saya tahu itu adalah dada, tapi apa jenis ke dada itu. So selepas bersedekah, meminta mereka melepaskan saya, tolonglah saya mau hidup, menangis, pergi sedekah setiap lelaki yang macam gatal lah. Sama hidup, saya mau hidup, saya nangis lah. Tapi akhirnya mereka memerangkapkan saya dengan aktiviti dada dan hendak memasukkan saya ke penjara. Adakah mereka berlaku adil ke atas diri saya? So tolong ini bukan untuk meminta keadilan. Memang saya seorang India dari kasta rendah yang hitam odol memang tidak dapat. Kerana sini semua kepentingan mereka adalah untuk politik, sifat tamah mereka itu saja. So tolong ambil prihatin terhadap remaja-remaja yang boleh menjadi seperti saya di Kelah. Tolong, terima kasih.